antara segmen wanita ideal dengan apa yang baru kita bincang dengan YB Timbalan Menteri tadi, iaitu keselamatan safety and health di tempat kerja. Keselamatan dan kesihatan di tempat kerja, kerana pekerjaan kerjaya tetamu kita pada pagi ini merupakan satu yang sangat-sangat mencabar. Beliau merupakan juru kimpal wanita pertama Malaysia dasar laut. Wow, okey. Welder underwater. Jadi ada dua kepakaran yang perlu dilakukannya, bukan saja sebagai juru kimpal tapi juga sebagai juru selam. Dan individu ataupun insan yang kita bawakan pada waktu ini untuk slot wanita ideal iaitu Norizati Atira Muhammad Yusof. Masih awal usia 20-an, begitu muda, namun pengalamannya dalam bidang ini memang bila kami dengar kami sangat teruja sebenarnya untuk berkongsi dan mengetahui lebih lanjut bagaimana cerita latar belakang ni. Dalam banyak-banyak jurusan, macam mana boleh jatuh hati dengan bidang kimpalan? Okey, pertama kali saya macam lepas habis untuk PMR, I pergi apply untuk kuliah vocational. Ada untuk bidang welding lah. I belajar kat situ 4 tahun. Lepas habis 4 tahun, akhir tahun tu saya berjumpa dengan Wellzone punya bos. Datuk nak tawar saya untuk diving, commercial diving ni. Macam bagaimana dari segi intake para pelajar ketika itu? Adakah Izzati antara bilangan wanita yang dalam kelas tersebut, ataupun ada ramai lagi pelajar wanita dalam bidang welding ni? Masa tengah study untuk vocational tu, saya seorang je perempuan. Dan banyak-banyak lelaki, saya seorang je perempuan. Tapi dia macam kekok sikit lah sebab tak biasa kan. Okey, lepas tu masuk bidang komersial pun antara lelaki-lelaki, saya juga perempuan kat situ. Kenapa kimpalan? Mungkin ataupun sebelum ni memang minat sebelum ni memang tak tahu langsung tentang kimpalan. Cuba try benda baru. Okey. Dan penglibatan anda dalam Wellzone, apa antara kalau boleh kongsikan perjalanan ataupun pengalaman latihan, pengalaman apa kelas-kelas istimewa yang dihadiri untuk melengkapkan diri dengan pengetahuan kimpalan, kalau Izzat boleh kongsikan dengan para penonton. Okey, untuk apa ni? Dia untuk mengajar ni, satu je risiko lah. Kita sebagai jurulatih je kena fikir risiko untuk pelajar-pelajar kita. Sebab semua tak macam, setengah tu dari student yang tak ada pengalaman langsung. Kita kena, sebelum apa-apa kita kena bagi briefing untuk safety apa-apa. So dari situ diorang akan ikut lah. Kita punya jadual. Dari mula kita mengajar dari open water. Open water, lepas tu lepas tu kita pergi ke commercial. Lepas commercial baru pergi ke underwater welding lah. Sebut saja kimpalan di dasar laut ini tentunya agak mencabar kerana bukan saja perlu membawa alat itu sendiri dengan beratnya dan juga perlu menyelam lagi dalam berapa lama. Bagi Atira sendiri, bagaimana nak mempersiapkan diri itu kerana pada masa sama perlu belajar juga teknik-teknik selaman yang betul. Mula-mula tu memang rasa berat lah. Sebab kita badan pun kecil je. Kita sesuai sebab kecil. Lepas tu masa mula-mula bila kita dekat darat dia masa berat. Bila dah masuk air dia dah ringan dah. So lama-lama kita dah biasakan diri dengan benda tu lah. Sering dikaitkan bila kita sebut tentang kimpalan dasar laut ataupun bawah untuk underwater ni, risiko penglihatan ataupun risikonya kepada mata. Apa langkah-langkah keselamatan yang Izzati ambil untuk memastikan ia tidak kompromi dengan kesihatan fizikal anda? Okey, sebelum kita untuk diving underwater kan, bagi saya masalah mata tu tak ada masalah sangat, sebab bila kita wading dekat darat dia memang efek mata tu macam sakit kan. Kalau dekat dalam air dia tak ada efek rasa. Dia kurang sebab mungkin dalam air dia sejuk kan. Lepas tu kalau macam sebelum kita diving tu pun kita kena pastikan diri kita dalam keadaan sihat lah. Kalau tak sihat tak boleh turun. Apakah ada tempoh cool down ataupun tempoh berehat seketika selepas menyelesaikan satu tugas kimpalan bawah laut? Tempoh. Tempoh dia berpandukan ikut kita punya masa kedalaman kita. Kalau kita dia ada pengiraan dia. Kita berpandukan ada satu table. Kat situ kita boleh tahu
bila yang next dive kita boleh buat, kedalaman berapa banyak masa kita kena buat. Sebut pasal kedalaman, setakat ni sejauh mana Atirah pernah melakukan selaman yang paling dalam? Setakat ni baru 30 meter. Itu dekat mana? Selaman dekat mana? Pergi dekat Tasik Kenyir. Oh, untuk latihan, training? Training. Dekat situ dah paling dalam lah. Lepas tu dekat Pangku ada 20 lebih. Okey. Dan dari segi yalah, kalau kita lihatkan dari skrin ataupun visual yang kita kongsikan di skrin, ini di dalam akuarium? Dalam tank. Okay. Bagaimana senarionya? Apakah Atirah menyelam seorang atau biasanya turun dengan 2-3 orang pengimpal yang lain? Selalunya mesti kat tempat dalam kita akan bawa badi. So 2 orang sekurang-kurangnya dah. Semasa untuk membuat kerja di dalam dasar laut ini, ada alat komunikasi untuk berhubung dengan orang di atas Kalau ataupun untuk komersial, kita ada pakai helmet. Nama dia KMB-18 ke. Dia KB Morgan. Dia ada banyak jenis. Helmet tu je boleh berkomunikasi lah. Dia boleh CCTV, kita boleh dengar semua. Lebih canggih daripada scuba diver biasa pakai. Dia lebih berat sikit lah. Tapi dilengkapi dengan aspek keselamatan. Tugas sebegini menuntut keadaan fizikal yang sihat. Macam Izzati sendiri sebutkan tadi, kalau nak dive kena pastikan dalam keadaan sihat, tak ada flu, tak ada apa dan sebagainya. Bagaimana perlu untuk kekalkan stamina ataupun kesihatan itu dari segi senaman yang Izzati sendiri buat? Senaman senaman tu je macam biasa je, benda simple. Lagipun kita bekerja, dari situ kita dah exercise lah. Dari situ lah saya tak ada menjaga sangat tentang tentang pergi exercise ke pagi ke, tak ada lah. Dia macam makan makanan yang sihat. Itu je lah. Reaksi keluarga bila Izzati suarakan niat untuk mendalami bidang kimpalan? Keluarga alhamdulillah okey. Diorang banyak support lah. Tak ada masalah lah di situ. Adakah pernafasan itu juga penting semasa melakukan latihan? Bukan di dalam dasar laut saja, tapi di luar. Penting sebab kalau tu kita masuk dalam air, kita punya pernafasan tu macam panik, dia akan laju. So dia kena cepat penat. Tekanan di dalam laut lagi. Berapa lama sebenarnya kalau untuk satu pekerjaan itu ataupun ialah melakukan kerja kimpalan tu, berapa lama tempoh dalam satu kerja tu? Ya ikut pada kita punya sendiri lah. Maksimum berapa lama? Maksimum I pergi kurang sejam. Sejam? Okey. Sejam pun boleh. Persediaan ataupun persiapan bagi para pelajar yang ingin mengikuti jurusan ataupun bidang kemahiran yang Izzati ada, apa yang mereka perlu persiapkan sebelum mendalami bidang seperti ini? Okey, untuk masuk ke dalam bidang ni, mula kena siap tubuh badan lah. Kalau sakit tak boleh lah kan. Siap tubuh badan, lepas tu kena berani. Mental tu kena kuat lah. Sebab kita buat macam banyak benda yang kita lalui nanti. Lepas tu kita tak memilih dari segi macam kena pandai berbahasa macam-macam kan. Tak kisah, asalkan pandai membaca, menulis semua. Setelah menjadi tenaga pengajar juga untuk kimpalan ini, bagaimana respon? Mungkin ada pelajar yang juga terdiri daripada golongan wanita? Ada? Buat masa ni ada yang rasa tercabar tak? Saya belum pun lagi seperti Atirah. Belum ada lagi? Belum lagi. Banyak. Semuanya lelaki. Okey. Untuk selaman pula, ialah mendapat latihan dan juga tentunya banyak perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan. Selalu bagaimana latihannya itu? Untuk selaman saja bagaimana? Latihan untuk student. Okey. Okey, latihannya macam saya cakap tadi, kita akan training diorang dekat dalam tank dulu. Tentang macam nak clear mask, nak breathing dengan betul, nak buoyancy sendiri kan. Lepas tu baru diorang dah okey, baru kita akan bawa pergi ke laut lah. Baik, terima kasih Izzati kerana sudi bersama kami pada pagi ini.